Bab at-takhassur wal iqa'. Ini bab mencekak pinggang, wal iqa' dan duduk dalam bentuk iqa'. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ziyad bin Subaih Al-Hanafi. Beliau berkata, saya bersembahyang dekat Ibnu Umar dengan meletakkan kedua tangan saya, kedua-dua belah tangan saya di atas kedua belah pinggang saya. Alik kanan, tak alik kanan, alik kiri, tak alik kiri. Apabila dia selesai bersembahyang, dia berkata, inilah asal dalam sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripadanya. Inilah keadaan menyerupai keadaan salib dalam sembahyang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripadanya. Bab tentang menangis dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Mutarrif, daripada ayahnya yakni Abdullah bin Syikhir. Beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembahyang dan berbunyi dalam keadaan berbunyi di dalam dadanya, seperti bunyi kisaran kerana tangisan. Ini bab larangan waswasah, larangan menuruti waswasah, yakni bisikan syaitan dan bisikan hati di dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Zaid bin Khalid Al-Juhani, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berwudu dengan memperelokkan wudunya, kemudian dia bersembahyang 2 rakaat, di mana dia tidak lalai dalam kedua-dua rakaat sembahyangnya itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampuni dosanya yang lalu, diampuni untuknya dosanya yang lalu. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang pun yang berwudu dengan elok dan dia bersembahyang 2 rakaat dengan menghadapkan hati dan wajahnya kepada kedua rakaat sembahyangnya itu, melainkan pastilah syurga diperolehinya. Babul fathi 'ala al-imam fi shalah. Ini bab menegur imam di dalam sembahyang. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Musawwar bin Yazid Al-Maliki bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahya berkata, kadang-kadang dia berkata, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam sembahyang, maka baginda tertinggal sesuatu, tidak dibacanya. Faqala lahu rajul, selepas itu, selepas bersembahyang, ada seseorang berkata kepada baginda, wahai Rasulullah, engkau telah meninggalkan ayat sekian-sekian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kenapa engkau tidak ingatkan aku? Sulaiman dalam hadisnya berkata, qala, dia berkata, kuntu
uraha nusikhat, saya ingat ayat itu telah dimansukhkan. Wa qala Sulaiman berkata, dia berkata kepada kami, Yahya bin Katsir meriwayatkan kepada kami dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar bahawa Nabi SAW pernah mengerjakan satu sembahyang, maka baginda membaca di dalam sembahyang itu, tetapi lubisa alaihi, telah berlaku kekeliruan kepada baginda, yakni dalam bacaannya. Apabila dia selesai membaca, yakni selesai bersembahyang, Nabi beliau berkata kepada Ubay, bukankah engkau bersembahyang bersama kami tadi? Ubay berkata, ya. Qala Nabi SAW berkata, fama mana'aka, kalau begitu apa yang menghalangmu, apa yang menegahmu, yakni daripada menegurku. Babun nahyi 'anit talqin, ini bab larangan daripada mengajar, yakni orang dalam sembahyang. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Ali, jangan engkau tegur imam dalam sembahyang. Jangan engkau ajar ataupun tegur imam dalam sembahyang. Abu Dawud berkata, Abu Ishaq tidak sempat mendengar daripada Harith kecuali 4 hadis, ataupun Abu Ishaq tidak mendengar daripada Harith kecuali 4 hadis. Dan hadis ini tidak termasuk dalam 4 hadis yang dia telah mendengarnya daripada Harith. Ini bab berpaling di dalam sembahyang. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Abu Dzar, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah terus menghadap hambanya ketika dia di dalam sembahyangnya selagi dia tidak berpaling. Apabila dia berpaling, maka berpalinglah Allah daripadanya. Dengan sanadnya, Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah, beliau berkata, saya telah bertanya Rasulullah SAW tentang berpalingnya seseorang di dalam sembahyangnya. Maka Nabi SAW menjawab, itu adalah ragutan syaitan daripada sembahyang seseorang hamba itu. Ini bab takhassur wal iqa', yakni mencekak pinggang. Dalam sembahyang ketika berdiri itu cekak pinggang, itu maknanya tak boleh, dilarang. Dalam nuskha-nuskha yang ada ni, kata Syekh Khalil Ahmad, lagu ni lah tajuk ni, tetapi menyebutkan iqa' di sini di dalam bab ini tidak sesuai. Sebab apa? Sebab dalam hadis ni tak ada sebut tentang iqa', duduk satu cara ataupun satu bentuk duduk ni iqa'. Dulu kita sudah jumpa dah bab iqa'. Sebab tak ada sebut dalam hadis di bawah tajuk ni. Dan cerita tentang iqa' ini sudah ada dah dalam bab yang lalu. Jadi kalau nak kira sebut sini ni kurang sesuai. Tapi hak nuskha yang ada depan dia nya, lagu tu lah ada. Hanya dia kata tidak sesuai tu, biasanya dalam tajuk tu dia hadis dalam tajuk kalau sebut sesuatu perkataan,
menunjukkan dalam hadis dia pun ada juga. Ini tak ada dalam hadis, jadi tidak sesuai. Berhubung dengan makna takhassur, ini dalam hadis kita dapati ada penggunaan takhassur, ikhtisar ada juga, khasr ada juga. Jadi tiga perkataan ini digunakan. Ulama berselisih pendapat tentang makna lafaz ini. Akan datang tak jauh dah, Abu Daud akan buat satu tajuk, Babur Rajul Yusalli Mukhtasiran, dengan tajuk lagu itu, bab seseorang bersembahyang dengan mencekak pinggang. Dia buat tajuk itu. Di dalam tajuk itu dia mengemukakan hadis Abu Hurairah, iaitu Nabi SAW melarang anil ikhtisar bis salah, daripada mencekak pinggang di dalam sembahyang. Akan datang akan disebutkan. Sini pun sebut dah. Jadi berhubung dengan apa makna takhassur ataupun ikhtisar ini, seperti mana yang tersebut di dalam Mirqatus Su'ud. Yang paling masyhur berhubung dengan makna dia nya cekak pinggang. Itu sebab kita terjemah makna cekak pinggang. Dia letak tangan atas pinggang gini, cekak pinggang. Inilah tafsiran ikhtisar ataupun takhassur yang diberikan oleh Ibnu Sirin, iaitu perawi kepada hadis ini. Ada juga dia ada banyak makna, banyak makna. Yang paling masyhurnya itulah. Makna yang kedua, iaitu seorang pegang dengan tangan dia, pegang tukar. Dia pegang tukar dengan tangan ketika sembahyang. Dia tekan tak tekak, tukar tak pegang. Ini disebutkan oleh Khattabi. Mengikut sesetengah ulama, kalau dalam sembahyang sunat tak apa, tekan atas tukar tak apa kalau penat. Yang ketiga, ikhtisar ini makna dianya baca surah dengan ringkas. Itu makna ikhtisar, meringkaskan bacaan surah, sesuatu surah di dalam sembahyang, dengan dia membaca satu ayat daripada akhir surah itu ataupun dua ayatnya sahaja. Hak tu. Ini disebutkan dalam Nihayah dan lain-lain lagi. Yang keempat, iaitu dia ringkas sembahyang dia. Lama tidaklah duduk qiyam tu sekena molek, rukuk pun tak sekena molek, sujud pun lagu tu juga. Maknanya tak ada tumakninah. Ini makna yang keempat, ikhtisar, maknanya bersembahyang dengan tidak ada tumakninah. Gitulah. Tetapi yang pertama tadi adalah yang paling sahih dan yang paling masyhur, pendapat muhaqqiqun dan kebanyakan ulama. Lepas tu apa yang tak pergi cekak pinggang? Apa sebab dilarang cekak pinggang dalam sembahyang? Ada beberapa pendapat pula yang diberikan oleh ulama. Yang pertama, kerana menyerupai iblis. Pada ketika Allah Subhanahu Wa Taala halau dia, murka dia kerana melanggar perintahnya, dia lari dengan cekak pinggang. Jadi menyerupai iblis. Dia macam buat nganyi lah, agah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tersebut di dalam hadis, syaitan kalau dia berjalan dengan cekak pinggang. Ini tersebut dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada Ibnu Abbas. Yang ketiga, kerana menyerupai orang Yahudi ketika beribadat. Orang Yahudi ketika beribadat, ketika bersembahyang dia cekak pinggang. Pasal tak serupa dengan Yahudi.
Ni pun diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Aisyah. Yang keempat, kerana cekak pinggang ni ialah cara ahli neraka nak rehat. Dia nak suruh rehat sikit tu, dia cekak pinggang. Itu diriwayatkan daripada Aisyah dan daripada Mujahid, dan diriwayatkan secara marfu' oleh Baihaqi daripada hadis Abi Hurairah. Ni. Yang kelimanya, ini adalah cara orang-orang yang melakukan perkabungan. Bila berkabung nak menyatakan kesedihan, kedukaan mereka cekak pinggang. Ini salah satu cara orang berkabung. Jadi orang nak melakukan benda yang haram, benda yang terlarang, tak beri serupa lah. Tak apalah, mana-mana pun. Ada satu lagi pendapat, iaitu kerana dia menyerupai orang-orang yang sombong, orang-orang agah, orang-orang besar ke diri. Sebab itu tak boleh. Sebab itu tak boleh. Jadi ada beberapa pendapat tentang sebab kenapa tak boleh cekak pinggang di dalam sembahyang. Jadi dalam sembahyang ni tidak sesuai lah perbuatan sembahyang ataupun gerak-geri sembahyang tu menyerupai iblis, menyerupai orang sombong, menyerupai ahli neraka dan lain-lain lagi. Itu tidak sesuai. Jadi hadis inilah yang menunjukkan asas itu. Di antara asas hak dalam sembahyang ni, tidak boleh menyerupai binatang, perbuatan ataupun gerak-geri binatang. Itu pun asas juga. Macam duduk iq'a, lagi patut ayam ataupun gagak patut cepat yang ni sujud tu cepat sangat, itu menyerupai binatang. Di antara asas lagi dalam sembahyang ni hak taklihnya apa dia? Iaitu menyerupai orang kafir. Menyerupai orang kafir. Di antara asas lagi hak dalam sembahyang hak taklih ialah menyerupai orang-orang yang sombong. Orang-orang yang sombong. Lagi asas lagi hak taklih dalam sembahyang ni menampakkan letih, lesu, malas. Tak boleh. Jadi kalau kita perhati semua sembahyang tu, dia tidak ada hak tadi lah, tak ada. Hak Nabi SAW ajar tak ada hak tadi. Ini dalam sembahyang, dalam sembahyang. Adapun kalau di luar sembahyang, tak apa. Adalah sesuatu yang harus, jika tidak bermaksud untuk sombong lah, untuk menyatakan kebesaran. Kerana penat ke, letih ke, peluh bawah ketiak ke, nak kena angin, jadi kita cekak pinggang, tak apa. Ni hak taklih ni dalam sembahyang. Dalam sembahyang. Hak taklih ni dalam sembahyang. Jadi perawi ni kata Ziyad bin Subaih. Ziyad bin Subaih tetapi ada juga yang menyebutkan Sabih, seperti Ibnu Abi Hatim, dia kata Ziyad bin Sabih, tetapi hak kebanyakannya Subaih. Dia kata dia sembahyang dekat Ibnu Umar, dia pun letak lagu tadi lah, cekak pinggang. Bila Ibnu Umar selesai bersembahyang, jadi selesai bersembahyang, Ibnu Umar berkata, hak ni lah sal, gaya orang ataupun rupa orang kena salih dalam sembahyang ni, yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini serupa lah. Tak boleh lah serupa dengan hak tu. Jadi padahal hak ni serupa, bukan orang disalib tu lagu ni. Orang salib tu diregang kat tangan dia tu, gitu. Lagu tu lagilah tak boleh. Kalau menyerupai tu pun tak boleh. Dilarang. Lepas tu perawi kita ni Sa'id bin Ziyad, yang meriwayatkan daripada Ziyad bin Subaih. Dia ada sunni je riwayat dia, yang dikemukakan oleh Abu Dawud
Dan Imam Nasa'i juga ambil saninya hadis daripada dia. Babun fil buka'i fi shalah. Ini bab nangis dalam sembahyang ataupun tangisan dalam sembahyang. Boleh ke tidak? Itulah Pak Imam Abu Daud maksudkan. Jadi kalau kita perhati dalam hadis ini, Abdullah bin Asy-Syikhir, anak dia Mutarrif bin Abdullah bin Asy-Syikhir, meriwayatkan daripada dia. Abdullah bin Asy-Syikhir ini sahabat Nabi SAW. Dia kata, saya tengok Nabi SAW duduk semaya, bunyi dalam dada dia, aziz ke azizir raha, bunyi macam kisaran bunyi, kadang menangis dalam dada dia, kerana menangis. Dalam riwayat Nasa'i, dia kata aziz ke azizil mirjal. Kalau mirjal maknanya periuk. Bunyi puyuk tu ketika orang rebuh air tu gelegok kan, gelegok bunyi lengan, bunyi lengan, pada ketika dia bersembahyang, menunjukkan tak apa, menunjukkan tak apa. Kalau siapa bunyi lagu tu pun tak apa. Tetapi mengikut ulama-nya, dia kata kalau seseorang tu mengerang dalam sembahyangnya, ataupun dia mengaduh dalam sembahyangnya, ataupun dia menangis sehingga tinggi, derah suara dia tu, menangis tu, jika tangisan tadi walaupun sampai gitu tu, kerana dia ingat ataupun kerana dia sebut syurga ataupun neraka dalam sembahyang tu, imam baca sebut tentang syurga ke neraka, ataupun dia ingat tentang syurga ataupun neraka, itu tidak membatalkan sembahyangnya. Tetapi kalau kerana sakit ataupun kerana lain-lain, musibah ke apakah, musibah dunia lah, itu boleh membatalkan sembahyangnya. Mengikut Imam Ahmad pun lagu tu juga. Dengan sanadnya Imam Abu Daud beriwayatkan dari habis itu, ini bab lain pula. Maknanya tak apalah, kalau kerana bacaan ataupun kerana ingat kepada akhirat, berkenaan dengan akhirat, dengan bacaan dalam sembahyang tu, tak apa. Jangan sampai lebih-lebih lah. Kalau lebih-lebih tak boleh. Lebih-lebih tak boleh. Ini bab larangan daripada menurut waswasah, yakni bisikan syaitan, wa hadith nafs, dan bicara jiwa ataupun percakapan hati, bisikan hati di dalam sembahyang. Ada dua perkara. Satunya waswasah syaitan. Hak tadi tak ingat, lepas tu jadi ingat dalam sembahyang. Kita tu ingat, hak kita ingat, itu waswasah namanya. Hadith nafs, mana kita duk kira dalam sembahyang tu, duk kira sendiri, gini, kira. Macam duduk katalah kepada diri kita, buat ginilah. Lepas tu lepas ni pergi sini, panggil kedai ni nak beli gani, misalnya. Itu hadithun nafs dalam sembahyang. Larangan. Lepas tu Imam Abu Daud mengari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengambil wuduk dengan baik, comel air semaya dia. Comel air semaya tu lagu mana? Dengan basuh molek lah, biar rata molek. Satu makna dia. Yang keduanya, basuh 3 kali. Mana anggota tu hak mana basuh 3 kali lah. Di antara mengelokkan lagi wuduk tu, mana kita kena ingat bahawa kita ambil air sembahyang tu, mana kita macam bertaubatlah kepada Allah SWT, macam nak basuh dosa kita lah, gitu.
Kemudian dia bersembahyang 2 rakaat. Jadi 2 rakaat ni tahiyat wudu ataupun sunat wudu orang panggil. Ia termasuk dalam sunan muakkadah. Sembahyang sunat muakkad di sisi ulama-ulama Syafi'i, dan boleh ditunaikan walaupun pada waktu-waktu yang terlarang. Pada waktu yang terlarang, lepas asar, lepas subuh, antaranya waktu tu tak boleh nak sembahyang. Tapi kalau dia berwuduk lepas sembahyang asar, sunat wuduk tu boleh. Kalau mengikut ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Ini berbeza dengan pendapat Malik dan Abu Hanifah, kerana mereka mengatakan tak boleh sunat wuduk ada sebab pun, ada sebab sembahyang, ada sebab pun tak boleh juga pada waktu yang terlarang. Tapi mengikut Syafi'inya, dia kira sembahyang ada sebab, tu tak apa. Misalnya, apa kita nak sembahyang? Sebab kita ambil air sembahyang saat ni. Apa kita sembahyang ni? Sebab kita naik atas masjid saja, ada sebab. Jadi tahiyatul masjid. Di mana dia tidak leka dan lalai dalam sembahyang. Sini hak naknya. Leka dan lalai dalam sembahyang, apabila leka lalai, situlah pergi tu. Turut was-wasah dan bisikan hati di situlah. Yang ni tandanya kita leka, kita lalai ni apabila kita turut bisikan hati kita tu. Kalau hak terlintas saja tak apa tu. Terlintas saja tu tak apa. Tapi kita kena tolaklah. Kita kena buat. Lupakan. Tu. Hak tak bolehnya tu. Hak ni terjadi kuranglah. Tapi kalau dia buat semaya tu khusyuk molek, dia ampunkan baginya dosanya yang dahulu. Dari dosa yang sudah lepas dah tu diampunkan. Jadi bisikan hati hak tak lehnya, hak tak lehnya ke dia, iaitu hak perkara dunia. Hak akhirat, hak terlintas dalam hati. Terlintas dalam hati, boleh ke tidak? Situ ada khilaf. Setengah ulama mengatakan dunia akhirat apa-apa, entah pahala. Kalau kita boleh sebanyak mana pun, kalau kita ada pahala boleh sebanyak begini, lepas tu kita boleh syurga lah, syurga ni macam ni macam ni, tak boleh. Setengah kata tak apa, tapi jangan jauh lah, jangan pergi jauh. Hak akhirat ni termasuk juga perkara dunia, tapi ada kena-mengena dengan akhirat. Hak ni tidak mengurangkan semaya seseorang itu. Tidak kata tidak diampunkan dosa dia tu kalau dia mari lagu. Mari tu dia turut sikit. Turut sikit. Sebab apa? Tak apa ni. Ulama-ulama orang kata boleh tu lah. Dia pegang dengan kata-kata Sayyidina Umar, wa ujahhiz jaishi wa ana fis salah. Aku mengatur tenteraku ketika aku sedang sembahyang. Atur tentera ni dunia kita kata. Atur tentera ni, mana terlintas dalam sembahyang dia tu tentera nak buat gini. Gini. Dalam sembahyang. Tak apa. Kalau tak molek, apa dia gini? Apa dia buat gini? Tapi tak semua kata tak boleh. Kalau sengaja kita nak sembahyang tu, dalam tu kita nak rancang apa-apa, tu tak boleh. Tapi kalau mari, lepas tu kita turut sikit, tak termasuk dalam hal ni. Tak termasuk dalam hal ni. Tapi kalau turut panjang pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Turut sikit, tidak mencacatkan lagi. Hak ni hak kata kita dapat keampunan dosa yang dahulu ni, dapat juga kalau berkait dengan akhirat. Tapi tak boleh panjang, sikit lah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir al-Juhani, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun
yang berwuduk dengan mengelokkan wuduknya. Lepas tu dia bersemayam 2 rakaat dengan mengadapkan hati dan wajahnya kepada semayang. Mana betul-betul dia tumpu kepada semayangnya. Bila kata tumpu ni maknanya dia tidak, fikiran dia tu tidak belah bagilah, tidak cerita hak tu cerita hak ni lah, tidak ikut apa ni, bisikan-bisikan syaitan dan lintasan-lintasan hati tu dia tidak turut. Kalau orang boleh buat lagu ni, wajabat lahul jannah, kerana dia telah khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang itulah hak itulah yang dikehendakinya. Tapi dengan syarat lain lah, tidak ada benda-benda lain yang menghalang dia daripada masuk ke dalam syurga lah. Syarat tu bukan kata semata-mata ni. Kalau ada hak lain yang menghalang dia daripada masuk syurga, tak boleh juga. Tak boleh juga. Kemudian tu, lepas pada tu dia melakukan syirik, baru kita kata tak boleh. Tapi dengan perbuatan tu, kalau tidak ada halangan hak lain, boleh masuk syurga, pasti masuk syurga dia tu. Tapi kalau ada hak lain penghalang dia tu tak boleh. Begitulah juga banyak di dalam hadis kan, kalau dia orang ni gini-gini, dia akan dapat gini-gini kelebihan. Mengikut ramai juga ulama, mereka katakan kalau dalam hadis tersebut gini-gini kelebihan dia, kalau tidak ada penghalang dia, kalau ada penghalang dia, iaitu dosa besar misalnya, tak dapat. Itu di antara penghalang. Jangan ada dosa besar. Kalau tak ada dosa besar, maka dapatlah apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis tu, kelebihan gini-gini. Biasanya ada sebut kelebihan gini-gini tu. Ni dalam keadaan tidak ada penghalang berupa dosa besar. Kalau ada dosa besar, tak boleh. Jadi mereka katakan serupa dengan hak dalam hadis-hadis ni, fadilah tentang kelebihan, tentang hadis-hadis targhib apa tu, dia kira serupa dengan hak doktor katalah, kalau makan goni jadi sihat. Hak ni vitamin goni. Kalau makan hak ni, ini makanan ni jadi menggemukkan seseorang itu. Kalau dia makan hak ni, jadi hari jadi gemuk. Mana hak dia kata tu betul, tetapi kepada orang yang tubuh dia sihat dalam keadaan biasa. Tapi kalau tubuh dia tu tidak sihat, dia ada penyakit, makan pun tak ada apa kata. Gitu. Makan telur berapa butir sehari pun tak ada apa. Minum susu banyak tak jadi gemuk. Jadi maknanya kepada orang yang sihat. Begitulah juga kelebihan ataupun hak dikatakan gini-gini dapat diampunkan dosa gini-gini tu, kalau dia tidak ada dosa besar. Kalau ada dosa besar, hak inilah yang menghalang dia. Jadi khasiat tu tak ada, tak memberi kesan. Khasiat tadi. Khasiat tu barulah memberi kesan apabila tubuh dia bersedia. Tubuh dia bersedia, roh dia tu bersedia bila? Apabila dia tidak ada dosa besar. Kalau hak tubuh kita ni barulah ada kesan khasiat tadi bila tubuh kita ni tidak ada penyakit besar-besar. Kalau ada penyakit besar-besar, TB kalau kita kata apa kata dia tu, dia kena hilang hak tu dulu. Begitulah. Babul fathi 'ala al-imam fi shalah. Ini bab menegur imam dalam sembahyang. Orang panggil fath, bukan buka kepada tu imam dah, mana tegur. Tu imam baca salah, kita tegur dia. Tu imam buat salah, nak sujud 3 kali misalnya kita. Nak bangun tak ada tahiyat, kita tegur dia. Itu fath. Tetapi fath ni lebih banyak digunakan untuk tegur bacaan. Lepas tu Imam Abu Daud mari hadis ni.
Hadis ni tapi hadis ini tidak kuat, hadis ini dhaif kerana adanya Yahya bin Kathir Al-Kahili layyinul hadis, dhaiful hadis. Daripada Musawwar bin Yazid Al-Maliki. Musawwar ini ada yang mengatakan dia ni dan dengan Nabi, ada yang mengatakan dia ni tidak. Yang ni ada yang kata dia ni sahabat, ada yang mengatakan dia ni tidak. Mana atas dasar tidak jelas gitu pun boleh jadi lemah juga hadis ini. Musawwar. Tetapi ada juga ulama yang menyebutkan Miswar, serupa dengan Miswar bin Makhramah, sahabat Nabi. Tapi kebanyakannya menyebutkan Musawwar di sini. Bin Yazid Al-Maliki, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Yahya berkata, Yahya Al-Kahili itu berkata, hak ambil daripada Musawwar. Kadang-kadang dia kata, syahidtu Rasulullah, aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sembahyang. Jadi kalau kita mengambil kira hak ni, syahidtu ni mana? Tentu dia sahabat, sebab dia ikut serta dalam sembahyang tu. Dan dia dengar Nabi tak baca, mana dia sahabat. Tetapi kalau hak sebelum ni, sebab ada khilaf kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tidak semestinya dia tengok. Boleh jadi dia dengar cerita daripada orang lain, dia sendiri tidak tengok. Itu tujuan Imam Abu Daud buat mari tu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa beza dia? Maknanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salat. Gitulah sambungannya. Ataupun ni Yahya berkata, kadang-kadang dia kata syahid tu, menunjukkan dia ni dia dengar. Jadi kalau dia dengar, dia ikut serta dalam sembahyang tu, bermakna dia sahabat, menunjukkan dia sahabat. Jadi Nabi SAW baca sesuatu ayat, lepas tu dia tidak baca ayat sekian-sekian dengan terlupa. Lalu lepas sembahyang tu adalah satu orang kata kepada Nabi SAW. Hak kata gitu tu mengikut riwayat yang lain ialah Ubay bin Ka'ab. Wahai Rasulullah, kau telah tinggalkan ayat ni. Lepas tu dia kata, apa yang kamu tidak peringatkan aku? Peringatkan aku. Sulaiman dalam hadisnya berkata, sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang tu guru dia kan, Muhammad bin Al-Ala dan Sulaiman bin Abdurrahman Ad-Dimashqi. Sulaiman dalam hadis dia berkata, jadi dalam hadis Muhammad Ibn Al-Ala tak ada lah ni. Qala, yani orang tu berkata, saya ingat kau ayat tu mansukh, yang Nabi tak baca tu boleh jadi mansukh. Sulaiman berkata, qala haddatsana Yahya bin Katsir. Sulaiman berkata, qala, yani Marwan bin Muawiyah. Marwan bin Muawiyah berkata, haddatsana Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir meriwayatkan kepada kami. Gitu. Dia nak ceritanya beza tu di antara dua orang tu guru dia. Hak seorang tu seorang tu kata, Sulaiman kata dalam hadis dia, saya ingat kau sudah masuk. Maknanya hak seorang lagi tu tak kata lagu tu lah. Lepas tu Sulaiman kata, tok guru dia ni kata, iaitu Marwan bin Muawiyah, haddatsana Yahya bin Katsir. Gitu beza dia. Maknanya hak tadi Yahya Al-Kahili tadi, hak sebut Yahya Al-Kahili tadi, itu adalah mengikut riwayat Muhammad bin Al-Ala, bukan riwayat Sulaiman bin Abdurrahman, bukan. Situ sab bezanya. Yang ni di sini disebut nisbah dia. Dalam riwayat Muhammad bin Ala ni disebut nisbah dia. Tapi riwayat Sulaiman tidak menyebutkan nisbah dia,
tetapi dia menyebutkan bin dia, nama ayah dia. Jadi hak tulah ini orang tulahnya Muhammad Yahya Al-Kahili dengan Yahya bin Kathir ni hak tulah. Cuma orang ni tok guru ni sebut lagu ni, tok guru ni sebut lagu ni. Tu je beza dia. Dia nak royak perbezaan tu. Yang kedua dia nak cerita mengikut riwayat Sulaiman, qala Marwan bin Muawiyah berkata haddatsana. Tapi dalam riwayat Muhammad bin Al-Ala an Yahya, yani Marwan bin Muawiyah meriwayatkan secara an, yani dengan an. Tapi dalam riwayat Sulaiman bukan dengan an, tetapi haddatsana Yahya bin Katsir. Mana kalau haddatsana tu lebih kuat lah kira-kiranya. Itu tujuannya. Imam Abu Daud sebut ni. Lepas tu dia mari hadis asal lagi ni. Tak apalah, okey hadis ni tak apa. Supaya tu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang, lepas tu dia keliru. Keliru sehingga terlepaslah satu ayat. Bila dia selesai sembahyang, dia kata kepada Ubay, tidak mau sembahyangkan di saat ni sekali. Dia kata iyalah sembahyang. Lepas tu apa yang menegak kau? Yang ni daripada tegur tu, maknanya menunjukkan tegur boleh dalam sembahyang. Tegur tu boleh dalam sembahyang. Walaupun riwayat yang pertama tadi tidak kuat, tetapi banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan boleh tegur dalam sembahyang. Baiklah, dalam syarah Badlul Majhud ni dia sebut, tapi hak dia sebut ni hak dalam mazhab Hanafi, berkenaan dengan hukum tegur untuk imam dalam sembahyang. Dia kata dalam Bada'i'us Sana'i' fi Tartibis Syara'i', itu kitab Al-Kasani. Dia kata kalau seseorang menegur seseorang yang sedang bersembahyang, dia sebut boleh jadi ada dua keadaannya. Dia kata, iaitu yang pertama, sama ada yang menegur tu dia tu orang tu bersembahyang. Dia tegur tu imam dia tu sendiri duduk sembahyang lah. Ataupun tidak, tidak, dia tidak turun itu, dia turun orang lain, dia duduk ikut orang lain. Kalau dia ni tidak turun orang tu, orang duduk sembahyang ni, maka batal sembahyang musalli. Sembahyang musalli. Begitu juga mengikut Imam Ahmad, begitu juga. Begitu juga mengikut Imam Malik, begitu. Yang ni kalau dia tu begitu. Sama ada yang menegur tu hak tidak ikut dia sendiri di luar sembahyang, ataupun dalam sembahyang hak dia turun orang lain, ataupun dia sembahyang sendirilah. Hak menegur tu dia tidak bukan ikut orang tu, dia sembahyang sendiri, kalau dia turun orang lain, kalau dia tidak sembahyang, kalau di luar sembahyang. Jadi orang hak dalam sembahyang tu tak boleh turun ikut dia. Maknanya gitu. Dan kalau dia haknya menegur tu duduk dalam sembahyang lain, dia sembahyang seorang, sembahyang dengan orang lain, kalau dia tegur orang lain, dia sendiri tu batal sembahyang dia. Jika dia tu dalam sembahyang, sebab ini termasuk dalam ta'lim dan ta'allum, mengajar dan belajar ni termasuk. Begitu juga kalau orang yang sembahyang tu dia tegur orang yang tidak sembahyang. Hak tidak sembahyang tu baca Quran salah, dia duduk sembahyang, dia tegur, batal sembahyang dia. Tetapi kalau orang yang menegur tu dia mengikut satu orang duduk sembahyang, orang tu baca, maka ni royak ni mazhab Hanafi ni dulu. Mazhab Hanafi, dia kata mazhab Ahmad begitu juga. Mengikut kiasnya batal juga sembahyang. Cuma yang kita pakai kaedah istihsan di sini. Mengikut kaedah istihsan harus. Sebab apa? Sebab diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surah Mukminun, dia pun tinggal satu ayat.
Bila dia selesai, dia kata, tak adakah Ubay saat ni? Ubay kata, ada, wahai Rasulullah, ada. Dia kata, halla fatahta alayya, kenapa kau tak tegur aku? Ubay pun kata, saya ingat kau sudah mansuh. Ayat itu mana tahu. Nabi SAW kata, lau nusikhat la ambatukum, kalau mansuh aku cerita dah ke kamu. Nabi SAW kata, kalau mansuh aku cerita dah. Ni aku tak cerita tu maknanya tidak mansuh lah. Berdasarkan hadis ini boleh tegur. Sebab itulah orang-orang Hanafi pun kata, kalau seorang tu jadi makmum, tu imam dia salah baca, dia boleh tegur. Tapi kalau orang lain tak boleh, tu imam lain tak boleh tegur. Dia di luar semayang kau, dia di dalam semayang kau, tak boleh. Itu mengikut dia. Tapi kalau mengikut Syafi'i, tak apa. Tak apa. Begitu juga satu riwayat daripada Malik dan Ahmad dan Ishaq, tak apa juga. Gitulah. Gitu. Tetapi kalau seseorang tu dalam semayang dia, dia tidak orang tegur tak, dia tengok mushaf, dia tengok Quran duduk depan muka, boleh ke tidak boleh? Sini ada sebut, wa hal yadkhulu fihi al-qira'ah min al-mushaf. Termasuk kalau ini tegur dengan maksud tegur ni, baca mengikut mushaf, tengok Quran, mengikut zahir kalam Sarakhsi dalam maksud dia. Ini mazhab Hanafi ni boleh. Boleh. Jadi orang yang mengatakan boleh ni, dia berpegang dengan imamah Zakwan daripada mushaf yang tersebut di dalam Bukhari. Dalam Bukhari ada sebut. Jadi hak tu dalam Bukhari tu ada sebut, buka Quran itu, dalam tu ada sebut, iaitu Zakwan, seorang hamba di zaman Nabi SAW, dia baca tengok Quran gitu, tak apa. Ini ada di dalam Sahih Bukhari. Dan menunjuk, hadis ini juga menunjukkan bahawa mushaf itu, Quran itu sudah ada di zaman Nabi SAW dalam bentuk kitab gini, dalam bentuk kitab gini. Jadi bolehlah. Tetapi kalau mengikut apa ni, Syafi'i dan lain-lain lagi, ramai lagi orang lain, kalau seorang tu dia duduk di luar semayang, dia tidak semayang, orang salah, dia boleh tegur. Dan orang dalam semayang tu ikut dia, tak apa, bukan makna kecek. Sebab dia tak boleh, mazhab Hanafi ni bab ni dia ketak benar. Sebab dia tak boleh kecek-kecek dalam semayang ni, tak boleh. Walaupun atas dasar terlupa, atas dasar tak ingat tu tak boleh, batal semayang. Sebab tu dia bahas panjang hadis Dzul Yadain tu kan, Dzul Yadain. Nabi SAW terlupa semayang dia, lepas tu duduk kecek tu, dia tak terima hadis tu. Sebab bagi dia, nyok kuatnya dalam semayang ni tak boleh kecek. Itu makna kira dalam semayang lagi, dia cerita hak dulu, sudah mansuh tu. Kecek dalam semayang ni hak dulu, kata dia. Sebab tu dia jadi payah. Jadi payah dalam masalah apa ditegur-tegur ni. Tetapi kalau mazhab lain, terutamanya mazhab Syafi'i ke apa ni, tak apa. Cumanya dalam semayang lain, kita duduk tengok semayang hak lain, orang lain salah, kita nak tegur, itu tak boleh lah. Itu tak boleh lah. Ni kalau mengikut dia ni, batal nak semayang. Kalau hak tu imam tu, hak baca tu, mana dia turut sampai gitu sekali. Mengikut mazhab Hanafi lah. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak.
Ini bab larangan daripada talqin. Talqin maknanya mengajar. Mengajar orang dalam sembahyang. Jadi kalau mengikut riwayat ini, Nabi SAW kata, wahai Ali, jangan kamu tegur Tok Imam dalam sembahyang. Ajar Tok Imam dalam sembahyang, tak boleh. Maknanya tak boleh lah. Lagu mana kalau hak nyayuk? Ada orang tu nyayuk, kalau kita tak tegur dia, macam mana? Dah tak boleh tegur. Jawapannya, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bukan sekadar dhaif saja, mengikut setengah-setengah ulama tu, kalau berdasarkan perawi dia Harith itu, Harith meriwayatkan daripada Ali, Harith itu termasuk dalam kadzdzab, maka riwayat dia ni dikira sebagai riwayat maudhu'. Riwayat maudhu'. Apalagi ulama-ulama hadis mengatakan hadis yang bermula dengan ya Ali, kena ingat ya Ali. Panjang benar. Ada satu risalah wasiat Nabi kepada Ali. Jadi dia mula dengan ya Ali, ya Ali. Ulama-ulama dalam kitab-kitab hadis maudhu' menyebutkan riwayat yang dimulakan dengan ya Ali ni semuanya maudhu' kecuali satu. Ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Hak tu saja. Hak tu sahih. Hak lain maudhu'. Mulla Ariyul Qari dalam Al-Asrarul Marfu'ah fil Akhbaril Mawdu'ah pun sebut lagu tu. Dan orang-orang lain pun sebut. Ada lain ni, ada Harith. Harith ini ni pendusta besar. Harith bin Abdullah Al-A'war, buta sebelah matanya, orang Kufah, sahib Ali. Ni maknanya di antara pengikut Sayyidina Ali. Kadzabahu Asy-Sya'bi wa Abu Ishaq As-Sabi'i wa Ali ibn al-Madini. Jadi ramai ni yang menyebutkan dia ni pendusta. Pendusta. Jadi kalau ada seorang saja dalam sanad tu pendusta, maka hadis itu jadi maudhu'. Jadi hak ni Abi Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq tu sendiri kata dia ni pelawak. Hak ambil hadis ni Abu Ishaq As-Sabi'i. Abu Ishaq tu orang molek, tak apa dia tu. Lepas tu hadis ni bercanggah pula dengan hadis yang lain. Sebelum ni kan Nabi SAW suruh tegur tu, apa tak tegurnya. Tu. Kemudian hadis ini dhaif, tak boleh nak lawan dengan hadis tadi. Tak boleh nak lawan dengan hadis tadi. Apa lagi, dia bercanggah juga dengan satu asar daripada Sayyidina Ali. Asar Sayyidina Ali, iaitu dia kata, idza stat'amaka al-imam fa'at'imhu. Kalau mengikut zahir dia nya, kalau tu imam minta makanan, membuilah makanan ke dia. Hai, bukan lagu tu. Nak makan dalam sembahyang kau? Nak makan sekuk dalam sembahyang? Tu imam boleh minta? Dak. Maksud di sini, bila tu imam tu salah baca, tersasul ataupun terkeliru ataupun tertinggal, itu maknanya tu imam minta makanan. Kamu bagilah. Yang ni kamu tegurlah dia. Hafiz Ibn Hajar mengatakan asar ini sahih. Sampai kepada Sayyidina Ali, betul Sayyidina Ali kata. Bermakna asar ni lagu mana? Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memang larang dia daripada tegur, apa dia suruh tegur pula dalam asar? Asar ini sahih. Ini tidak sahih. Macam-macam lah. Ada ya Ali, idza tazawwadta fala tansal basal. Parah lah kata. Kalau kamu nak jalan mana-mana, bekalan jangan lupa bawa besar. Maudhu' belaka tu banyak lagi lah. Sebab mana ada satu risalah mula dengan ya Ali, tak boleh pakai. Kena ingatlah tu kaedah. Kalau mula dengan ya Ali, satu saja mengikut setengah ulama, ataupun satu dua saja mengikut ulama yang lain. Tidak lebih daripada itu. Imam Abu Daud komen, dia tidak komen atas hadis itu sebab dia kira orang tahu dah. Kadang-kadang ulama ni dia tak sebut tu, bukan makna dia terima dah.
Dia kira orang maklum tu. Cuma dia kata Abu Ishaq tidak dengar daripada Harith kecuali 4 hadis. Hak ni tak termasuk dalam hak 4 hadis tu hak dia dengar tu. Bermakna dia dengar daripada siapa pula? Kalau tengok situ pun hadis ini munqati'. Tentu ada orang lain lah. Hak ambil daripada hadis itu. Sebab hak ni dia tidak ambil daripada hadis. Hak dia dengar daripada hadisnya iaitu 4 hadis saja. Hak ni tak termasuk dalam hak tu. Bermakna hadis ini munqati', putus juga. Antara Abi Ishaq As-Sabi'i dengan Al-Harith itu tak ada seorang perawi. Sepatutnya ada. Kerana tu pun boleh jadi dhaif juga hadis ni. Kalau tidak sampai hadis tu. Tu Abu Daud dia buat gitu tu. Bukan dia tak tahu hadis tu, dia tahu dah hadis. Begitulah. Jadi ajar dalam semayang orang ni nak semayang tak apa. Asal kita tu tidak tengah semayang lah. Kalau ajar pun ajar dengan arti tegur. Dia sendiri tu boleh baca. Tegur bacaan dia hak salah. Lagu tu pun boleh. Kita jadi makmum dia boleh. Ataupun kita di luar semayang, dia tak ingat rakaat dia, dia nyanyuk apa, kita boleh royak. Padahal tu duduklah. Tak apa. Dia pun pakai hak kita. Tak apa. Lagu tu. Sebab apa hak ni hadis ni tidak kuat. Tidak kuat. Walaupun hadis ini khusus dengan Tok Iman. Kalau tidak Tok Iman pun, kalau nak kira dia lah, maksud dia nya tak boleh jugalah. Orang dalam semayang dia tak boleh tegur. Dia tak boleh tegur Tok Iman sebab dia dalam semayang. Jadi tak apa belaka tegur Tok Iman pun tak apa. Tegur apa ni, orang yang sedang semayang, tidak Tok Iman kita, dia nyanyuk, dia terlupa pun tak apa juga. Ini hadis-hadis ini juga menunjukkan tadi Nabi SAW dia ada terlupa, ada terlupa, ada juga keliru. Walaupun dia tu Quran tu turun kepada dia lah, dan dia tu Nabi, ada juga dia terlupa. Dan sahabat-sahabat tidak jadi masalah kepada dia perkara seumpama ini berlaku kepada Nabi SAW, kerana mereka cukup faham, jelira molek akidah bahawa Nabi ni dia manusia. Walaupun dia Nabi pun dia manusia. Sebagai manusia, sifat-sifat manusia tu boleh ada pada dia, tak pelik. Sebab tu sahabat tak jadi masalah. Tak ada jadi terjejas iman dia ke apa. Dia faham boleh. Lepas pada tu bab al-iltifat fi shalah. Paling dalam sembahyang. Sekat tu lah dulu. Wallahu a'lam.